Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 6 Disember 2023. Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM Sabah menyasarkan 7.2 bilion ringgit kutipan cukai tahun ini. Bagi tempoh 1 Januari hingga 31 Oktober 2023, sebanyak 6.38 bilion ringgit berjaya dikutip, meningkat 16.68% daripada 5.47 bilion ringgit bagi tempoh sama tahun lalu. Di peringkat negeri Sabah pada tahun ini insya-Allah sasaran di peringkat negeri hasil daripada cukai langsung ni di bawah hasil dalam negeri ini dijangkakan 7.2 bilion Datuk, dan insya-Allah kita melihat tinggal lagi hampir 3 minggu lebih ni, target untuk negeri Sabah ni macam boleh dicapai lah pada tahun ini insya-Allah. Ketua Pegawai Eksekutif LHDNM Dato' Sri Dr. Muhammad Nizam Sairih ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Juhar Dato' Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan Tun Juhar mengenai prestasi semasa, hasil dalam negeri dan perkembangan terkini perundangan cukai peringkat nasional termasuk penjelasan berkaitan bajet serta perubahan berkaitan cukai. Selain itu, kunjungan bagi memaklumkan persarahan Pengarah LHDNM Sabah Dato' Hajam Laja Alam digantikan oleh Pengarah Baharu Azrul Hisham Samsudin bermula hari ini. Sementara itu, dalam kunjungan berasingan, Ketua Koordinator Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam, Karimah El-Khoury memberitahu pihaknya komited bekerjasama dan bertukar pandangan dengan kerajaan negeri antaranya mengenai keunikan dan peluang pembangunan Sabah. I think there was definitely an agreement that there will be no development of Sabah if development does not reach the furthest behind. And by the furthest behind, we mean the people who have fewer opportunities for access to basic services, people who are still struggling to have, to have access to school, to have access to health, to have access to jobs. Turut sama dalam kunjungan berkenaan, Ketua Pejabat Penyelaras Residen dan Perancangan Strategik Juanita Joseph dan Pakar Ekonomi Kanan Dr. Richard Marshall. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAIHINS melancarkan aplikasi e-Qaryah dan e-Masjid ke arah memperkasa pendigitalan urus tadbir. Aplikasi tersebut akan memudahkan umat Islam mendapatkan maklumat berkaitan aktiviti serta program masjid, surau, musolah, sekolah agama, pusat bimbingan saudara baru dan kawasan perkuburan di seluruh negeri. Majlis pelancaran disempurnakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif yang juga Exco Pendidikan dan Hal Ehwal Islam Sabah. Menurut Datuk Arifin, maklumat yang terkandung dalam aplikasi tersebut bukan sahaja memudahkan pengguna, malah proses analisis JAIHINS bagi tujuan perancangan pembangunan. Saya juga yakin dengan usaha yang diilhamkan oleh JAIHINS untuk memperkemas pengurusan pembinaan, pembaik pulihan masjid dan surau ini dapat berkesan dan memberi manfaat untuk pengurusan di JAIHINS. Terdahulu, Datuk Arifin menyempurnakan Majlis Penyampaian Anugerah Tokoh Imam dan Anugerah Khas Penanda Aras Masjid peringkat negeri 2023 masing-masing kepada Haji Madli Mukadim dan Masjid Imam Haji Awang Hashim Pekan Sipitang. Turut disampaikan anugerah penerapan masjid dan surau karya bagi kategori mesra musafir serta kategori kebersihan tandas dan ruang wuduk oleh Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Hal Ehwal Islam Datuk Ruslan Muharram. Pemilik kolam penternakan dinasihati agar tidak sewenang-wenang membuang atau menanam bahan kimia berbahaya. Ini kerana keputusan untuk melupuskan bahan kimia berbahaya hanya boleh dibuat selepas mendapat hikmat nasihat daripada jabatan atau agensi terlibat yang mempunyai peraturan dan solusi berkaitan. Saya berharap agar pihak-pihak yang berkaitan, khususnya Jabatan Alam Sekitar, agar mengeluarkan notis sama ada saman ataupun teguran
yang keras kepada siapa sahaja pemilik-pemilik tanah yang telah melakukan kesalahan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata demikian bagi mengulas insiden letupan tangki gas klorin yang tertanam di sebuah syarikat penternakan udang di Wakubah Tawau yang menyebabkan 6 pekerja dimasukkan ke hospital pada 29 November lalu. Sabah Net menyambut baik usaha kerajaan negeri menumpukan kepada pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi melalui Belanjawan Negeri 2024. Pengerusinya Datuk Azman Ruslan berkata usaha berkenaan dapat dilihat melalui peruntukan sejumlah 43.49 juta ringgit untuk naik taraf rangkaian internet di 1031 premis kerajaan. Selain itu, 27.17 juta ringgit diperuntukkan untuk memperkasa keselamatan cyber dan pemasangan sebanyak 300 buah Very Small Aperture Terminal VSAT di kawasan pedalaman. Untuk memastikan supaya seluruh masyarakat di negeri Sabah kita ini mendapat konektiviti internet. Sangat perlu untuk masyarakat kita ini mendapat infrastruktur ini kerana di sinilah sebenarnya maklumat untuk yang boleh kita salurkan kepada masyarakat. Datuk Azman ditemui selepas merasmikan Mr. Parewagu Anjuran Persatuan Kebajikan Orang Baik Keningau PKOBK. Turut diadakan penyampaian sumbangan berjumlah RM10,000 daripada Sabah Net kepada PKOBK. Pengerusi PKOBK Wong Chi Yung berkata, sejak ditubuhkan Julai lalu, pihaknya telah menyampaikan bantuan kebajikan di 5 buah kampung. Pusat Islam Universiti Malaysia Sabah UMS akan terus memperkasa pengisian program kerohanian dengan membawa para ilmuwan Islam berkongsi pengalaman dan ilmu khususnya duniawi dan akhrawi. Ia penting bagi melahirkan graduan bukan sahaja berkepakaran dalam bidang masing-masing, malah sebagai modal insan berakhlak dan beradab tinggi. Bukan hanya kecemerlangan akademik yang akan kita usahakan untuk para pelajar capai, tetapi juga dari segi pembinaan insaniah, saksiah dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur ditemui selepas ceramah perdana Malam Cinta Rasul bersama Ustaz Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid serta bacaan Yasin dan doa selamat sempena sambutan ulang tahun UMS ke-29. Ingin mengungkapkan ucapan terima kasih dan penghargaan, setinggi-tinggi penghargaan kepada khususnya Kerajaan Negeri Sabah yang terutama sekali Datuk Seri Panglima Haji G sebagai Ketua Menteri di negeri Sabah. Ini mudah-mudahan program-program yang dijalankan memberikan barakah dan juga memberikan manfaat khususnya kepada masyarakat di negeri Sabah. Program anjuran kerajaan negeri ini dihadiri lebih 1,500 mahasiswa dan masyarakat sekitar Kota Kinabalu. Sukan luncur ombak berupaya merancakkan sektor pelancongan negeri. Ini kerana Sabah memiliki kawasan laut yang sesuai untuk penganjuran sukan berkenaan khususnya di Karambunai. Presiden Kelab Luncur Ombak Hujung Barat Muhammad Syafiq Nuruddin memberitahu sukan luncur ombak yang diminati belia sesuai dimasukkan dalam pakej pelancongan berkaitan sukan laut. Sukan luncur ombak sangat berpotensi untuk membangunkan pelancongan sukan di negeri Sabah. Kalau kita lihat di Karambunai itu sendiri sudah terkenal dengan dalam kalangan orang luar. Muhammad Syafiq ditemui selepas pertandingan luncur ombak Toro Surf Attack 2023 dan Festival Pantai di Karambunai. Beliau yang juga pengerusi penganjur yakin sambutan terhadap sukan berkenaan akan terus meningkat berdasarkan penyertaan tempatan dan luar negara termasuk Indonesia, Brunei dan New Zealand sepanjang 2 tahun pelaksanaannya. Seramai 55 peluncur ombak tempatan dan luar negara beraksi dalam pertandingan 3 hari ini yang dibahagikan kepada 4 kategori. Kategori shortboard wanita dan lelaki masing-masing dimenangi Khadijah Munira Musadik dan Norizwani Matlin. Manakala kategori longboard lelaki dimenangi Muhammad Nur Afiq Haikal Muhammad, sementara Nazarul Azra memenangi kategori gromet bawah 16 tahun.
Baik, paparan itu mengakhiri perkembangan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.